Bertemu kembali kita dalam Santai Catur. Dan kali ini mungkin semua dah tengok siri video yang pertama sehingga yang ketujuh. Sebenarnya siri video yang pertama sehingga ketujuh tu adalah asas dalam catur, iaitu yang pertama sekali mestilah tahu untuk menyusun buah okey, di mana geruk-geruk, kuda, bishop, and then rukan king dengan queen. Okay, queen putih mesti berada di tapak putih, dan pastikan susunan buah putih di antara baris yang pertama, kedua, dan yang hitam 7 dan 8. Okay, dan ini adalah susunan buah catur. Okay, and then after that, bagaimana pergerakan setiap buah catur, okay, ada dalam video yang kedua. Okay, so pastikan sebelum sampai ke video yang hari ini, okay, yang saya nak cerita selepas ni, pastikan semua itu awak dah faham. Kalau tak, dia akan jadi macam, saya tak nak kata sia-sia, tetapi awak kena struggle lagi lah. Jadi bila awak tengok sekarang ni, seolah-olah macam ini adalah satu set yang dah ready untuk bermain. Iaitu di sebelah sini adalah kalau awak bermain sebagai putih dan lawan awak bermain sebagai hitam. Dan jam ni saya akan cerita kemudian. Tetapi jam ni saya akan cerita masuk dalam video. Kita tengok nanti simulasi pertandingan. Cuma hari ini saya nak cerita dalam permainan catur kita ada 3 fasa, iaitu fasa buka mainan ataupun opening. Selepas kita opening, dekat tengah-tengah permainan kita adalah middle game, dan yang terakhir sekali kita masuk kepada fasa pengakhiran, iaitu ending. Okay, opening, middle game, dan juga ending. Okay, so selalu ingat bahawa bila kita masuk suatu pertandingan ni, kita boleh buat musuh sebenarnya dengan kawan kita. Okay, kita buat musuh tu maksudnya bertandinglah dengan betul-betul. Anggaplah itu musuh kita di depan kita. Dia macam peperangan juga sebenarnya dalam catur ni. Kalau awak anggap dia sebagai macam peperangan, tapi saya tak boleh guna perkataan peperangan. Okeylah, saya cerita macam bola lah, macam bola sepak lah. So bola sepak dia ada ada 2 pasukan, hitam dan putih. Dan sebenarnya kejayaan awak bermain catur ni sebenarnya bagaimana awak mencorakkan permainan. Sama juga dalam bola sepak. Bagaimana ada midfielder, okay, lepas tu ada penyerang, whatever lah. Semua tu kan, siapa pernah tengok bola dia tahulah. Ada goalkeeper dan sebagainya. Dan perhatikan, kadang-kadang bila pemain naik ke atas kan, at the end tu dia akan turun balik ke bawah. Sama juga dalam catur sebenarnya. Walaupun kita maju dalam serangan, kadang-kadang kita perlu turun sedikit. Kita buat defense supaya menjaga king kita, supaya boleh menyelamatkan daripada ancaman. Okay, jadi itulah sebenarnya pengenalan sebenarnya dalam permainan catur ni. Jadi yang pertama sekali, jangan sekali-kali hafal. Awak you all kena faham kenapa kita bergerak buah catur tersebut. Kalau kita faham yang tu, sebenarnya kita bermain catur. Kalau kita hafal, kita tetap bermain catur. Tetapi kalau dalam hafalan kita tu tiba-tiba lawan kita tidak mengikut apa yang kita hafal, so mungkin kita dah buntu. Macam mana nak jawab? Kita nak melawan lah. Okay, so untuk kali ini saya akan cerita tentang prinsip buka mainan. Saya tak cerita lagi dalam buka mainan ni opening. Dalam opening ni banyak variasi, banyak variasi dan banyak nama-nama dia. Kalau buka buku catur tu memang banyak nama dia. Tapi yang saya nak cerita hari ni adalah yang paling asas. Dan cuba fahamkan. Kalau boleh, jangan terlalu hafal, tapi cuba fahamkan. Okey. So tengok pada
pada papan catur ni pada papan catur ni. Pertama sekali, kalau kita fikirlah kenapa kita nak main catur? Mestilah kita nak menggerakkan buah. Nak gerakkan buah tu nak gerak macam mana? Ada pawn, ada piece, ada queen, king dan sebagainya. Okay? So nak gerakkan queen, queen tak boleh melompat. Contohlah, kalau kuda tak apa, dia boleh lompat. Nak gerakkan piece yang belakang ni, mestilah gerak pawn dulu. Contoh, itu asas dia. Itu asas dia. Katalah saya gerak kat sini. Contoh, H4. Saya boleh gerakkan rook. Okay? Saya boleh gerakkan rook. Tetapi kena ingat, rook ni 5 mata. Balik semula kepada nilai hari tu yang saya cerita dekat you all. Rook ni 5, queen ni 9. Kadang-kadang benda-benda berharga ni kita keluar biar lewat lah. Janganlah orang kata kalau ini sebagai orang besar, orang sarjan ke whatever, kadang-kadang dia berharga kan. Berharga di sini maksudnya nilai dia tinggi lah. Kadang-kadang biarlah dia duduk dulu. Orang kata apa, simpan dulu lah. Okay? Maksudnya yang dia ada 5, 9 kita simpan dulu. Itu maksud dia lah. Itu saya cerita. Okay. Kita pergi semula kepada ni lah, kepada ni. So what is opening? Opening ni maksudnya apabila kita ada dalam 10 langkah pertama lah, 10, 11 dan sebagainya, itu langkah pertama fasa opening. Okay, lepas tu baru masuk fasa middle game. Dalam middle game nanti banyak juga taktik-taktik yang awak kena pelajari untuk menjadi seorang pemain catur yang hebat. Okay? Dan untuk opening, yang pertama sekali, prinsip yang saya boleh cerita adalah get your piece out. Kalau boleh, prinsip dia adalah kita nak keluarkan buah kita. Contoh, kalau saya gerak dekat sini, piece apa yang boleh gerak sekarang ni? Maknanya kita cuba nak gerakkan piece queen, kita boleh gerakkan piece bishop. Dan of course kuda memang kita boleh buka lah. Kita boleh gerakkan kuda. Okay? Kita boleh gerakkan kuda macam tu ke depan. Jadi idea yang pertama, kita kena pastikan bahawa kita kena develop kita punya piece. Okay? Kita develop kita punya piece. Dan bila kita main catur, okay, pawn yang awal-awal tu mungkin dekat center ni, saya cerita nanti center apa dia. Okay? Kita main 1-2 pawn cukup lah dulu. Dan kalau boleh, kita cuba gerakkan piece kita. Janganlah main catur macam ni, gerak 1, 1, 1. Ini tak boleh. Tak boleh. Jangan main macam ni. Sebab pawn ni 1-2 pawn saja yang awal-awal, and then yang lain kita gerakkan kita punya piece. Kata nak berperang kenalah ada yang besar-besar sikit. Takkan nak bagi askar-askar je. Kenalah bawa sikit, general ke, sarjan ke dan sebagainya. Sama juga dalam kita punya bola sepak, kan? Takkan nak bawa semua je. Kenalah ada passing-passing kan. Kena bawa lah semua ni. So maknanya awal-awal permainan tu bukanlah macam ni. Kita main buka semua pawn dan sebagainya. Okay? Itu saya nak tunjuk. Maknanya yang pertama sekali kita cuba nak develop kita punya piece lah. Contohnya kita gerak kuda, okay? Kita gerak pawn, kita gerak bishop, kita gerak ni, nak keluarkan bishop ni dan sebagainya. Kita develop lagi keluar. Lepas tu kita develop, lepas tu kita castling. Ini contoh, saya kata contoh. Develop ni maksudnya kita kena developkan kita punya piece. Keluarkan kita punya piece. Okay, next. Nak keluar pula macam mana? Takkanlah nak keluar tanpa strategi kan. Mestilah kena ada strategi. So next adalah kita pastikan bahawa kita control the center. Okay, control the center. Control center ni maksudnya, okay, awak bayangkan kalau ini adalah awak punya board, center dia adalah yang ni. Ini center. Control center Dan boleh besarkan lagi lah. Okay.
Tapi yang fokus kat sini 1, 2, 3, 4. Contohlah. Okay, you akan ada ni semua ni. Jadi nak main catur ni yang orang kata apa, kena faham kenapa kita nak control center. Okey, kena faham kenapa nak control center. Bukan kita hafal opening, kita faham. Tadi awak dah faham kenapa perlu gerakkan buah. Sebab piece-piece yang ni bila nak serang kita punya lawan, kena bekerja lah. Tak boleh lah bekerja seorang-seorang. Takkan nak pergi bawa pawn je. Kenalah naik kuda, naik bishop dan sebagainya. Okey. Yang kedua ni, control center. Ini center 1, 2, 3, 4. This is the center yang kita ada pada kita punya board catur. Jadi sebab itulah nanti apabila masuk kepada opening, okey, akan ada banyak opening yang akan bermula dengan E4 dan akan ada banyak opening yang bermula dengan D4. Contohnya. Sebab apa? Idea yang dia adalah untuk control center. This one center. Okey. Dan ada hitam akan balas. E5 dia pun control center. Okey. Dan knight juga control center. Knight tak sesuai pergi sini. Okey, tak sesuai pergi sini. Kalau awak faham kenapa awak nak control center, okey, supaya kita lebih tertumpu kepada kawasan serangan tu, bermaksud awak tak akan main kat sini. Okey. Bukan sebab kata kenapa control center, sebab awak memang nak attack dekat tengah ni, dan tengah ni pun memang kita ke arah menyerang pada king lah sebenarnya. Sebab tu nanti akan ada pula kenapa king perlu berkubu. Okey, so maknanya this is apa yang saya maksudkan dengan control center. Contohnya, so kalau knight ni, ini sebenarnya memerlukan awak punya fokus dalam permainan catur. Bila mana knight pergi F3, sebenarnya knight ni sedang mengancam pawn. Ingat, sentiasa fokus dalam permainan catur. Sentiasa bertanya. Okey, sentiasa bertanya. Orang gerak kat situ ni nak buat apa? Lawan kita gerakkan kuda tu nak buat apa? Move yang terakhir lawan ni sebenarnya seolah-olah macam satu soalan untuk you all jawab. Knight F3. Knight F3 tu sebenarnya dia nak buat apa? Oh, sebenarnya knight F3 sedang mengancam kita punya pawn. Knight F3 sedang mengancam punya pawn. Dan bila bermain catur, orang dah buat ancaman dekat kita, kenalah fikir balik. Bila aku ada ancaman, takkan aku nak bagi percuma je kan? Aku kena defense. Aku kena jaga pawn aku. Contohlah macam tu. Okay? So maknanya bila knight pergi sini, hitam boleh jagalah pawn ni. Maksudnya jagalah. Maknanya putih tak boleh lah kata nak makan macam tu, sebab ada pawn jaga. Maksudnya bila orang move yang ni, attack ni, mana kena jagalah pawn kita. Dan kalau putih dah develop kuda, mungkin kita boleh jaga juga dengan develop kita punya kuda. Contohlah, sambil-sambil develop, sambil-sambil kita jaga. Develop ni yang tadilah yang kita nak move kan kita punya piece tadi. Tak boleh lah macam ni. Tapi tak salah. Ini masalah kadang-kadang bila cakap macam ni tak boleh. Ada ketika, ada je orang main macam ni. Ada je, tak ada masalah. Boleh main. Cuma awal-awal ni, ini adalah prinsip-prinsip yang perlu kita patuhi dululah. Bila awak dah sampai level, awak dah boleh fikir nak main catur tu, awak move lah apa pun. Tak ada masalah. Dah sampai level Grandmaster, keluar ni pun tak apa, tak ada masalah. Tapi yang awal-awal ni, bila kita dalam nak fahamkan catur, kita cuba fahamkan that this is control center dan kita develop. Itulah contoh yang bagi tahu. Okey? Itu contoh yang itulah. Dan adalah kita nak control center, kita gerakkan bishop macam tu. Mungkin juga hitam boleh control center dia. Dan kita naik-naik, tetap control center. Tetap control center. Jadi semuanya ke arah center. Okey? Ke arah center. Cukuplah dulu yang tu. Cukuplah dulu, sebab nanti akan ada banyak lagi siri-siri opening dia. Tapi yang the next ni adalah awak kena faham that kita akan main catur, kita fokus kepada center.
Okey. Jadi bila center seolah macam semua piece kita pun ke arah center lah. Tapi ada juga yang ke situ. Itu bergantung pada nama opening. Bukanlah benda ni wajib ikut macam ni, tapi this is orang kata petua. Petua ni kalau kita ikut kadang-kadang okey lah petua ni kan. Petua orang-orang tua dulu kan. Contohlah gitu. So maknanya kita control center. Okay, cukup dulu. Control center. So ini tak boleh, ini tak cantik. Okay. Okay, sampai dekat situ. Okay. Apa yang kita perlu buat adalah ini dah control center. Okay. So sekarang ni kalau boleh sebagai beginner, cepat-cepat kita coupling-kan kita punya piece, kita punya buah lah. Ni bila dah semua dah develop, kita dah develop kuda, develop bishop. Sebab tu pentingnya kita develop, kita gerakkan piece kita ni supaya ada ruang untuk kita nak coupling dengan lebih cepat. Kalau awak nak casting dekat sebelah sini secara cepat, maknanya bishop ni kena keluar lebih awal. So itu pada strategi pula. Ini secara umum sahaja dulu. Okey. Dan selepas awak control center, maka seboleh-bolehnya kita buat castling. Okey. Castling sebenarnya apa? Tujuan kita castling, kita sebenarnya nak menyimpan king ni ke kawasan yang lebih selamat. Simpanlah king ke kawasan yang lebih selamat ataupun kita berkubu. Dan hitam pun boleh juga berkubu. Selepas kita dah gerak piece tadi, kita faham kenapa kita control center dan kita boleh buat castling. Castling ni kita berkubu lah. Saya tak masuk taktik lagi, saya tak masuk apa-apa lagi, saya masuk kepada prinsip-prinsip asas. Sebab tu yang asas ni dulu awak kena faham. Oh, kenapa? Nanti awak akan jumpa setiap opening tu semuanya memang ke arah center. Fokus ke center dan sebagainya. Okay? Jadi maknanya castling ni adalah benda yang digalakkan. Digalakkan supaya kita boleh berkubu lah. Kita punya king. Okay? Lepas tu, bila dah castling macam ni, ini bermaksud cantik lah ni kita punya mainan ni. Okay. Sebagai contoh, kalau katalah selain daripada tu, ada juga prinsip kata bahawa jangan keluarkan queen terlalu awal. Tengok tak, kalau bila main tu maksudnya queen ni tak keluar terlalu awal lah. Tetapi dia boleh keluar awal, tak ada masalah. Bukanlah kata prinsip orang kata queen jangan keluar terlalu awal tu maksudnya ada je orang keluar E4 lepas tu keluar queen, ada je. Tapi itu lebih kepada taktik lah, lebih kepada taktik, lebih kepada opening. Dan bila you dah mahir dalam catur, at least bila queen dalam ancaman tu, you boleh tahu bila you nak patah balik dan sebagainya. Tapi kalau awal-awal ni you dah keluarkan queen awal, saya takut bila keluarkan queen awal, nanti queen ni akan diancam. Diancam. Sebab tu dalam prinsip ni dia kata, kalau boleh, don't get your queen out too early. Jangan keluar queen terlalu awal. Jangan keluarkan queen terlalu awal. Okay. So maknanya mungkin kalau kita nak develop kat ni, contohlah macam ni. Contoh macam ni. Ini bukan meniru lah, tapi saya nak cerita secara asas sajalah. Mungkin kita keluarkan bishop dulu ke, ataupun bishop ke sini ke, whatever lah. Dan kita boleh push. Queen ni kita gerak sini je satu-satu. Kita gerak sini je. Contohnya sini ni lah. Contoh sini. Gerak sini ke, gerak sini, cukuplah dulu. Kita main dekat situ. Ini untuk yang beginner lah. Maksudnya tadi queen tak boleh keluar awal. Tapi dia boleh keluar. Saya sebenarnya banyak kali saya cuba ulang benda yang sama. Sebab kadang-kadang soalan-soalan tu kadang-kadang susah saya nak jawab. Boleh keluar queen awal, tak ada masalah. Kan? Dia tidak salah. Yang saya cerita sekarang ni bukanlah undang-undang catur, tapi ini adalah lebih kepada petua-petua. Kan? Petua ni kadang-kadang ada yang berkesan, ada yang tak berkesan. Contohnya kalau kata jangan keluar queen awal, tapi ada juga petua yang keluar queen awal boleh buat checkmate awal. Kan? Jadi maknanya
kena faham dekat situ lah bila kita belajar prinsip ni okey. Kita belajar prinsip ni. Okey. Lepas tu ada prinsip kata jangan waste time lah untuk move pawn terlalu banyak. Itulah yang saya cerita tadi okey. So sampai kat peringkat yang ni sebenarnya kalau awak nampak ni, ini adalah sebenarnya dah ready dah sebenarnya. Awak dah punya opening ni dah settle sebenarnya. Sebab last kali adalah kita kena pastikan kalau boleh ada connected root dekat sini. Jadi maknanya root ni boleh bergerak ke kiri ke kanan lah, ataupun root yang A ni mungkin bawa ke tengah, D dan bawa ke sini. Okey. Maknanya sampai peringkat ni maknanya you are complete lah dengan you punya opening lah. Sama lah dengan hitam tu kan. Maknanya dia boleh complete lah dengan awak punya opening. Okey. Awak punya opening. So get your piece off to a good start. Okay. Make attacking move dan sebagainya lah. Lepas tu bring your rook into game. Bawa rook ke game dan sebagainya. Okay. Tapi yang tu saya akan kupas satu persatu video tersebut. Yang saya nak cerita pada malam ni, saya buat malam sebenarnya video ni. Okay. Saya nak cerita inilah prinsip-prinsip opening yang kena tahulah. Okay. So rook, connector, queen macam ni. Kalau kita tengok balik kita cuba buat balik. Nanti saya akan urai sebab lepas ni kita kena tahu rook akan ambil file, contohnya knight fork. Itu semua banyak lagi nak kena belajar. Okay, banyak lagi kita belajar. Okay. Benda berfikir ni kena banyak lah. Tapi kena faham lah kenapa kita main catur dan sebagainya. Okey. Ini contoh-contoh lah. Macam kalau tadi saya kata gerakkan piece, control center kan, contoh macam ni. Okey. Let's say macam ni. Okey. Katalah gini. Ini. Okey. Katalah bishop ni pergi sini contohnya. Apa masalah bishop ni sekarang? Contoh yang kebanyakan beginner selalu buat silap lah dekat sini. Masalah bishop ni sebenarnya dia telah block pawn ni. Kalau boleh awal-awal game jangan block pawn yang ni. Sebab nanti awak terpaksa alihkan bishop dahulu. Maknanya 2 kali move awak kena buat untuk menggerakkan pawn ni. Sedangkan awal-awal permainan awak dah boleh pergi ke sini ke, dan the next move awak boleh gerak pawn. Tapi awak dah membazir orang kata mula-mula blok kat sini. Lepas tu nak gerak ni satu masalah pula. So kena gerak sekali lagi. Itu awak dah membazir move lah. Atau dengan kata lain awak dah rugi lah awak punya tempo. Okey. Dia ada term-term dia ni saya tak cerita in detail lah, tapi kita cerita ni based on kita tengok dekat sini lah. Makna ini pun tak bagus lah tak bagus untuk you all lah. Sebab pawn ni, sebab awak tahu bahawa awak nak keluarkan piece. Jadi keluarkan piece, bishop boleh keluar lah. Boleh keluar. Sama lah kalau kata tadi bila saya kata kenapa kita fokus center kan, macam ni kan. Ada kadang-kadang anak saya ni dia main macam ni. Saya dah marah 2 kali, dia dah tak main dah macam tu. Sebab dia tak tahu, dia tak faham kenapa dia nak main macam ni kan. Sebab satunya bila you dah gerakkan rook awal-awal, nak castling tak boleh, nak berkubu tak boleh. Memanglah awak boleh buat keluar 2 macam ni kan, tak ada masalah. Tapi sayanglah king ni tak boleh berkubu. King ni kena bergantung pada rook. Tak boleh awak pergi kat sini lepas tu patah balik nak berkubu, tak boleh. Sebab castling dia sekali je. Tengok saya punya slide, saya punya video castling. Okay? Itu contoh-contoh lah. Kenapa pula knight ni patut kat tengah-tengah? Sebab knight ni boleh kontrol banyak petak kan. Macam tu contohlah. Sebab tu kita sentiasa ke kawasan tengah lah. Ni boleh makan ni. Dia boleh kontrol semua ni banyak. Tapi kalau knight ni dekat sini, tengok knight dekat sini, apa yang dia boleh buat? 1, 2, 3. Ni je dia boleh kontrol. 4 je. 1, 2, 3, 4. Contoh lah. Maknanya kalau dekat tepi tu bermaksud dia orang kata apa?
dia punya kadar pergerakan tu makin sempit lah. Sebab tu bila ke tengah ni seolah macam orang kata apa, kita menumpu ke kawasan tengah ataupun ke kawasan serangan. Okay, so itu adalah prinsip asas lah sebenarnya. Sebenarnya banyak lagi prinsip-prinsip dia, tapi yang saya nak cerita hari ni saja. Maksudnya yang pertama sekali, kita main catur mesti tahu nak gerakkan buah, nak gerakkan piece semua tu. Awal-awal janganlah macam ni ya, jangan main macam ni. Ni awal-awal macam budak-budak tak faham ni, biasalah dia main gini satu-satu dan sebagainya. Tak boleh, sebab nanti awak nak berkubu dan sebagainya. Okay? Biasanya orang main pawn ni awal-awal ni buka 1-2 pawn saja, 1-2 pawn saja. Okay, bawa middle, bawa kat tengah. Okay, macam itulah. Ataupun kalau nak paling senang kak, kalau saya ambil ni kak, ni control center. Contohnya ini control center kan. Alright. Yang ni saya develop kuda. Okay, biasa kita develop kuda dululah, sebab bishop ni dia boleh langkau panjang, kuda ni sikit saja. Tapi benda-benda tu kalau saya cerita pun nanti dia akan mungkin banyak soalan lah kan. Tapi yang paling penting sekali kita develop kita punya piece. Nak serang orang kan, kena develop dan sebagainya. Ni contohlah serang, at least a middle. Okay, gerak bishop ke middle. Okay, ni ke middle, semuanya ke tengah lah. Sambil-sambil dia boleh control tempat lain. Maknanya kalau kat middle ni dia boleh pergi sini, control kat belakang lagi. Dia banyak dia punya ruang untuk dia control. Dan castling. Okay, dan castling. Dan ada satu pantang larang lagi, bila dah buat castling ni, jangan sekali-kali awal-awal tu awak terus buka pawn yang dekat depan king ni. Ni tak boleh. Sebagai contoh, kalau katalah dapat ancaman kat sini kan, bila halau sini kan, kat sini kadang-kadang kita terlalu awal untuk tolak pawn kat sini. Sebenarnya kita tadi dah buat castling. Okay, kita dah berkubu, tiba-tiba kita sendiri yang pecahkan kubu kita. Kita merosakkan pawn kita. Ini kadang-kadang awal-awal game ni selalunya bila ada macam ni aja, kita terikut-ikut untuk menghalau benda ni. Okay, the best ya kalau boleh, untuk kalau kena pin macam ni, kita tarik balik bishop, kita jaga. Boleh tarik balik boleh tarik balik. Main catur ni boleh tarik balik, turun bawah. Be humble lah. Orang kata bila dah serang tu tak dapat, lepas tu king kita kena serang pula, kita defense lah balik. Kita defense balik. So jangan terlalu awal untuk move ni. Tapi bila dah posisi tu, tengok pada posisi lah. Tengok juga pada posisi yang ada ni lah. Dan sentiasa berfikir apa awak nak buat. Contoh lah macam ni lah. Contoh bishop pergi sini, lepas tu pawn tolak sini. Pawn tolak sini ni teruslah fikir. Pawn tolak ni, bishop adalah ancaman. Bishop ni 3 markah, pawn ni 1 markah. Jadi pawn tolak kat sini, bishop ke sini, bishop kena lari lah. Kena fikir macam tu, bishop kena lari. Bishop kena digerakkan ke petak lain, sebab pawn sedang mengancam dia. Takkanlah nak bagi dia bishop. Orang bagi makan macam tu, tak boleh. Itu skill dalam kita buat calculation lah. Mungkin saya tak boleh cover dalam video ni. Saya akan tunjuk beberapa contoh macam mana kita nak buat calculation dalam catur. Okay, so sentiasalah update dengan video-video dalam Persatuan Catur OKU Negeri Johor ni. InsyaAllah saya akan kupas berdasarkan pengalaman saya. Okay, berdasarkan pengalaman saya. Jadi tak mungkin saya akan melahirkan Grandmaster, tapi untuk fundamental, untuk pemain catur tu, maknanya InsyaAllah lah ada yang orang kata apa, boleh diambil lah. Kalau tak boleh ambil pun tak apa, awak boleh tengok banyak lagi video-video yang ada dalam pasaran. Dan banyak juga coach-coach di Malaysia ni yang membuat kelas online dan sebagainya. Apa yang saya tunjuk dekat sini hanyalah berdasarkan pengalaman saya. Okay, berdasarkan pengalaman saya yang tak seberapa ini. Okay, sekian, terima kasih.